Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail. Anda sedang menonton Agenda Awani Khas World Economic Forum 2022. Golongan cerdik pandai, pemikir pemimpin dunia, baik suara dari timur maupun suara dari blok barat, bercakap dan meneliti serta menilai risiko krisis demi krisis dan krisis yang mungkin berlaku yang bakal kita hadapi selaku masyarakat antarabangsa, masyarakat dunia. Tetapi persoalan besar ialah bagaimana Malaysia menggarap peluang yang ada dan menilai segala risiko dan membuat keputusan yang bijak dalam melihat masa depan dan dari segi aspek ekonomi maupun perniagaan dan pemerintahan negara itu sendiri. Dan bersama dengan agenda Awani Khas kali ini, istimewa Presiden dan juga Grup CEO Kumpulan Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik, dan itu yang kita ingin ketengahkan suara Malaysia pada sidang World Economic Forum 2022 kali ini. Mungkin Datuk, kita lihat Petronas memainkan peranan yang sangat penting, terutama untuk melihat masa depan dari aspek kelestarian, sustainability dan juga bagaimana tumpuan kepada tenaga diperbaharui. Dan ini ada pelbagai cabaran. Tetapi pada masa sama, Petronas mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Mungkin Datuk dapat memberi gambaran kepada rakyat Malaysia bagaimana kita melaluinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ash sudi menjemput saya untuk memberikan pandangan serba sedikit tentang pelbagai cabaran. Dan rasanya perhimpunan di Davos ini memang senantiasa terpaksa mendapati cabaran yang kian besar kepelbagaiannya. Sekarang ini dengan adanya krisis geopolitik yang tak usah saya kupaskan secara lanjut lagi, saya rasa antara cabaran terbesar yang dihadapi oleh pelbagai ekonomi, walaupun yang sudah maju, yang sedang membangun ataupun yang baru kian pulih daripada pandemik, ialah krisis tenaga. Dan dengan adanya krisis tenaga ini, pelbagai soalan pun telah diketengahkan kepada golongan yang disebutkan tadilah, cendekiawan, industri, subject matter expert dan sebagainya. Bagaimana menghadapi krisis tenaga ini sambil dapat melangsungkan dan mempertahankan agenda kelestarian. Ini bukan tugas mudah. Bagi Petronas yang telah pun diberikan tanggungjawab dan amanah untuk menjana nilai sebaik mungkin daripada our hydrocarbon resources di Malaysia ini. Ini adalah satu amanah yang semakin kompleks. Lagi-lagi dengan adanya mata dunia memandang bagaimana ekonomi yang kian membangun seperti kebanyakannya di Asia yang selama ini dianggap sebagai penjana aktiviti ekonomi, bagaimana mereka akan membangun dengan bertanggungjawab, responsible growth. Rasanya the Great Reset, Building Back Better, itu adalah istilah yang sering disebut di World Economic Forum. Dan bagi Petronas memang sudah menjadi kesedaran, bukan saja pembeli, pemegang taruh dan juga legislator, penggubal undang-undang seluruh dunia dan juga golongan pelabur dan rakan kongsi memang menghadapi satu tekanan, bukan lagi tekanan sebab hanya permintaan, tapi perubahan yang secara dramatik di mana keperluan untuk tenaga yang boleh diperbaharui ini, renewables, dan cleaner and greener energy mix menjadi satu permintaan yang tidak dapat dinafikan lagi. Jadi bagi Petronas, walaupun sudah ada amanah yang besar yang perlu digalas ini, keperluan untuk building the foundation, mengadakan satu usaha, saya rasa usaha murni, supaya Malaysia dapat mampan sekaligus dapat membangun semula selepas cabaran pandemik ini, kita perlu prihatin bahawa ini bukan satu trend ataupun mood, ini adalah satu kewajipan. Dan sebagai corporate citizen yang beroperasi bukan saja di Malaysia tapi di 30 negara di seluruh dunia, ini merupakan satu tanggungjawab yang tidak dapat dielakkan. Setiap counterpart, setiap partner, setiap investor sekarang menyoal apa langkah kita, apa pelaburan kita. Dan selain daripada itu, seperti yang telah pun dibuktikan oleh prestasi kami dalam membekalkan gas asli cair, keperluan permintaan untuk carbon neutral LNG cargo
semakin membesar. Tanggungjawab dan dapat boleh mengambil kira emission yang dihasilkan dalam operasi biasa tak dapat dielakkan. The transparency and the requirement to report is now reaching all-time crescendo. Maksudnya secara mudahnya tidak boleh lagi kita cuba kalau bahasa pasarnya nak menyembunyikan tanggungjawab ini. Ada ketelusan dan keterbukaan yang memang expected oleh setiap pemegang taruh yang kami hadapi. Jadi ini bukan satu benda yang hanya Petronas pelopori, seharusnya disedari sebagai satu tanggungjawab bagi industri minyak dan gas di Malaysia secara keseluruhan. Dalam perbualan kita sebelum kamera kita on, di Malaysia sekalipun, perbincangan kita menjurus ke arah 10 tahun lagi dan kebimbangan Datuk selama ini adalah 10 tahun lagi bagaimana kita ingin shift. Dan melihat kepada langkah yang sedang dilakukan oleh Petronas on the right trajectory katanya. Dan yes, bagaimana ini peserta industri pula dapat menyambutnya. Kita melihat gap ini dan bagaimana sinergi itu dapat dicairkan. Sinergi ini memang sudah lama Petronas menyampaikan keperluan untuk mencapai skala yang boleh menjadi kompetitif dan mampan. Bukan hanya daripada segi kos, memang banyak pun perbincangan dan memang mungkin juga kepercayaan yang saya rasa sedikit meleset. Kalau dianggap Petronas hanya memelopori agenda untuk cost optimization ni untuk keuntungan sendiri. Tidak. Sebenarnya tidak ada cara lain untuk meneruskan pengeluaran hidrokarbon selagi, tapi harus ditunjukkan kepada dunia kita dapat melangsungkan operasi kita dengan selamat, bertanggungjawab bukan hanya kepada industri tapi kepada semua pemegang taruh, resilient dan juga resilient maksudnya berdaya tahan, kerana ini adalah satu industri yang tak dapat dinafikan, cyclical. Dan seterusnya, satu lagi cabaran baru seperti kita sebutkan tadi, emissions. Pengeluaran GHG ataupun greenhouse gas emissions ini tak dapat dielakkan, kita akan dipertanggungjawabkan. Cara-cara ini bukan mudah. Ini bukan cara-cara untuk mencapai aspirasi seperti ini bukan mudah. Ini adalah satu tanggungjawab yang tidak boleh disahut oleh Petronas saja. Dan sebab itulah saya dah berkali-kali menekankan tak ada agenda di Petronas, hanya berjaya seorang. Ini adalah satu cabaran yang harus disahut oleh industri secara sejagat. Dan bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Jadi kerjasama perlulah disokong oleh sektor OGSE yang mampan, yang berdaya maju dan boleh berdaya saing, tapi juga berkesedaran bahawa ada pelaburan yang perlu diletak sekarang untuk mendepani cabaran yang dapat kita nampak dah hari ini dalam masa 10 tahun yang akan datang. Ini bukan cabaran kecil, daripada melatih semula tenaga kerja, melabur dengan strategik dan secara komersial dengan aset-aset yang diperlukan, dan juga bekerjasama supaya dapat mengurangkan emission secara holistik. Ini kalau di reconcile ataupun cuba kita sesuaikan dengan agenda tenaga negara, memerlukan respons yang tidak boleh hanya disambut oleh pembekal tenaga atau pembekal servis. Ini adalah satu cabaran yang perlu owned ataupun ada rasa tanggungjawab setiap actor and agent dan komprehensif. Dan di sinilah saya rasa Malaysia harus mengambil langkah yang agresif. Walaupun agresif, kita harus bertanggungjawab. Acap kali disebutkan di World Economic Forum ni perlu ada energy transition yang accelerated. Pada pandangan saya mungkin ada sikit kelainan. Energy transition ni bukan sahaja perlu accelerated ataupun dipecut, tapi perlu bertanggungjawab dan equitable, maksudnya saksama. Tidak boleh satu belah ataupun satu pemegang taruh mengambil keuntungan, tapi yang lain pula menanggung kerugiannya. Susah saya nak tunjukkan sekarang, memang mungkin kerana harga minyak yang telah lama melangkau angka 3 digit. Tapi perlu saya kembalikan kepada capex yang lebih strategik untuk sektor huluan dan juga lebih berani mengambil langkah-langkah yang rasanya
dapat meletakkan our footprint dalam aktiviti hiliran, termasuklah pengkhususan chemical, termasuklah cara lain mengeluarkan hidrogen yang perlu bergerak daripada spektrum biru ke hijau. Pelaburannya perlu sekarang. Termasuklah juga green mobility. Betul. Tetapi sebelum kita sentuh tentang CAPEX, ini yang menarik apabila seringkali tidak semua session itu kita di World Economic Forum ni kita dapat lihat is a one size fits all, atau satu benda yang diketengahkan idea tu boleh pakai di semua negara. So this is the wisdom and ataupun kebijaksanaan yang Datuk sentiasa ada untuk melihat kesesuaiannya dalam konteks domestik. Melihat kepada cabaran ini, yang navigate krisis, terutamanya dalam apa yang berlaku riuh diperkatakan dan diperdebatkan mengenai krisis geopolitik perang antara Rusia dan Ukraine. Dan kita faham, dari segi rakyat, saya bukan datang daripada segi syarikat atau negara, dari segi rakyat kita melihat, sebagai sebuah negara yang berada di rantau ASEAN, kita mengambil pendirian yang ada kalanya harus dilihat seakan degil untuk menjadi neutral, because we have to take care of our stakeholders. Betul. Dalam konteks Petronas sendiri, navigasi itu bagaimana cabarannya ketika ini? Pelbagai. Seperti yang Ash telah ketengahkan tadi, berbagai negara ni ada cabaran tersendiri. Kalau kita usulkan satu universal scheme for energy transition ataupun energy independence, keberdikarian tenaga tu rasanya tidak sesuai pada takaran pada tiga ini. Kerana keluarnya daripada pandemik ini, tidak semuanya recover ataupun pulih dengan keadaan yang sama. Tidak semuanya seragam. Ramai pula kalau kita bincang dengan cendekiawan yang lain di forum ini ataupun subject matter expert, mereka terpaksa merakui kadar perindustrian, kadar penglibatan komersil PKS, kecil dan sederhana, tak sekata. Jadi kalau kita buat satu usul untuk apply a universal energy transition pathway, rasanya tak sesuai langsung, kerana hakikatnya even as we speak today, lebih daripada 600 juta orang di dunia ni masih ada lagi bekalan elektrik yang stabil. Energy trilemma ni, kadar trilemma ni maksudnya adalah satu cabaran tiga penjuru. Accessibility, affordability and security. Ini bukan satu cabaran yang mudah dan unik kepada setiap negara. Jadi kalau dalam kes Malaysia dan Asia Tenggara rasanya pada keseluruhannya, kita ada kewajipan juga untuk mengembalikan dan memulihkan ekonomi. Kita akui, kita akur, memang perlu ada kelestarian, agenda kelestarian yang dikejar. Tapi ini harus saksama seperti saya sebutkan tadi. Tidak boleh pula ada golongan yang lebih parah sebab kita ketengahkan agenda transition yang terlalu agresif. Jadi perlulah setiap negara itu dengan ada keperluan energy security, boleh berdikari daripada segi energy mixnya, perlulah mereka semua tailor a pathway. Banyak kali tadi Ash ada sebutkan, kita navigate dengan cara yang berbeza. Memang tak akan sama, dua negara tak akan ada cara yang sama untuk menelusuri peralihan tenaga ni. There's no way that two countries will have. And Petronas berapa kali sudah has gone on record. There is no one pathway. Tak ada satu jalan. There are multiple pathways, tapi decarbonization itu menyahkarbonkan sistem tenaga daripada karbon tu mungkin berdekad lamanya, tapi end journey-nya dan end objektifnya harus sama. Sebab kita semua ada tanggungjawab. Dan ketika ini kita melihat bukan sahaja medium term dan long term, jangka masa sederhana dan panjang, short term, ketika krisis contohnya seperti perang Ukraine dan Rusia ini, peluangnya kepada Petronas. Setiap krisis ada peluang. Saya harus berakui, memang sekarang ni dengan bukan kecil impak dan kesan daripada pencerobohan yang saya rasa harus masih kita
terukai cara-cara solusi diplomatik. Tapi hakikatnya dengan hilangnya lebih kurang 40% daripada bekalan gas asli pada Europe, benua Eropah. Baru-baru tadi saya keluar daripada satu sesi di mana mereka telah menyatakan secara rasmi they have to replace 155 BCM. This is not small. 155 BCM of gas supplies dalam masa terdekat. Dan antara langkah-langkah yang diambil adalah untuk mempromosikan lagi efisiensi dan penggunaan tenaga yang lebih bertanggungjawab. Tapi hakikatnya tak semudah itu untuk buat shift, menggantikan 155 BCM. Pelbagai cara pun telah disebutkan. Memang keselamatan tenaga itu, energy security itu sekarang mengambil prioriti yang tertinggi. Tetapi mereka juga memperakui mungkin kerana krisis ini, acceleration ataupun pecutan energy transition ni, peralihan tenaga ni mungkin lebih cepat lagi. Harga tinggi, economic rules, lebih cepat orang akan terkesan, lebih cepat orang akan tergerak untuk mencari substitute. Tetapi pelaburan yang perlu diambil untuk sekarang masih berlandaskan dan memperakui keperluan adanya minyak dan gas. Jadi dua-dua ni harus diseimbangkan. Dan diseimbangkan. Dan juga, kalau untuk Petronas, memang dengan adanya ini Petronas antara 5 terbesar pengeksport LNG di dunia, memang ada peluang. Tapi bukan rasanya dalam tempoh 1-2 tahun. Dalam masa 3-4 tahun, jika molekul yang ada, kita sudah pun dapat merebut tempat antara tempat sebagai rakan kongsi jangka masa yang panjang untuk negara-negara seperti Jepun, Korea dan Taiwan. Mungkin kita ada peluang juga sekarang untuk set the foundation for similar relationship dengan negara-negara daripada benua Eropah. Mereka perlu mempelbagaikan sumber. Jadi di situ ada peluang. Okey. Jika kita perhatikan kepada fakta yang Datuk Petronas memperuntukkan, betulkan saya kalau saya salah, CAPEX antara 40 hingga 50 bilion ringgit bagi tahun keuangan untuk kali ini. Betul. Dan kalau kita lihat kepada saiz angka ni bukan satu angka yang kecil, dia angka yang besar seiring dengan kenaikan harga minyak dunia seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk. Berapa besar jumlah daripada 40 hingga 50 bilion ringgit ini yang digunakan untuk decarbonizing Petronas ini sebagai contohnya. Sebelum kita menutup obrolan kita dengan satu melihat teknologi dan juga rumusan seterusnya. Kalau guna bahasa pasarnya, Petronas tak akan sembang kencang tentang komitmen ini. Okey. Memang telah pun saya sebutkan antara specialty chemicals, perubahan tenaga dan juga dekarbonisasi antara 9 hingga 10% daripada setiap tahun akan kami peruntukkan untuk decarbonization dan diversification. Yang lebih penting juga, kalau secara business as usual ataupun activity, kami tetap committed setiap tahun 20 bilion untuk melangsungkan dan mempertahankan pengeluaran yang kalau di Malaysia saja sudah lebih daripada 1.7, 1.8 juta barrel of oil equivalent per day. Itu harus dipertahankan. Kerana dengan adanya pengeluaran itu, kapasiti untuk melabur semula, dengan adanya dapat menggunakan pakai iklim harga yang mungkin dipandang lebih dapat menguntungkan syarikat minyak seperti kami ini. Di situlah masa, the window, kalau peribahasa orang Inggeris katanya make hay while the sun shines. We have to do that. Tak ada masa lain yang harus kita fokuskan untuk memastikan kelangsungan operasi dengan selamat, dengan efisien, tapi juga menggunakan pulangan itu untuk membangunkan industri dan juga melabur semula untuk mendepani yang cabaran yang Ash kita dah sebut selama ni. Sebab hujungnya komitmen ia bukan sekadar komitmen, tetapi ia telah pun dibuktikan dengan langkah tindakan yang jitu dan konkret oleh Petronas. Dalam suasana sekarang dunia yang syarat dengan rasa tidak percaya dan tidak yakin kepada sistem
kepada tokoh, kepada macam-macam jenis institusi. Dia bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi di peringkat global. Tetapi jenama Petronas kekal sebagai antara jenama yang paling dipercayai dan diyakini. Bukan sahaja tempatan tetapi antarabangsa. Dan with that, dengan apa sahaja yang telah pun dilontarkan oleh Datuk sebagai rumusan, dengan trust yang masih kuat dalam kalangan rakyat. So komitmen bukan sahaja mengenai keuntungan syarikat kerana untung Petronas, untunglah Malaysia, untunglah rakyat Malaysia. Ash, dari sejak saya masuk Petronas, orang yang mendidik saya daripada pihak lembaga pengarah, daripada pihak pengurusan kanan, setiap pelusuk tenaga kerja, kami committed. Dan inilah nilai-nilai bersama Petronas yang dipegang dari dulu sampai sekarang. Nilai-nilai seperti integriti dan profesionalism ini kami anggap sebagai wajib ada dalam setiap warga Petronas supaya dapat melaksanakan amanah yang kami dah lama akui dan aku sangat besar. Ini dipertanggungjawabkan untuk membangunkan dan menambah nilai kepada hidrokarbon ini bukan seluruh negara. Kami bertanggungjawab kepada rakyat Malaysia. Kami bertanggungjawab kepada semua pemegang taruh. Kalau Petronas tercicir, tersedak, terluntur daripada dapat melaksanakan tugasnya dengan integriti, ketelusan dan profesionalisme, bukan sahaja rakyat yang akan menghukum kami. We are also subject to the scrutiny of credit rating agencies. Kami sekarang masuk ke dalam industri association yang akan memandang serong kenapa cakap tak serupa bikin. Jadi secara guardrailnya, Petronas ini adalah satu institusi, saya pernah gunakan istilah institusi keramat. Tanggungjawab kamilah sebagai warga Petronas untuk memelihara status keramat itu. Dan dengan itu, saya hanya dapat menjanjikan rasa kewajipan, rasa tanggungjawab ini memang tetap menyerlah dalam setiap warga Petronas, insyaAllah. Terima kasih Datuk. Good luck, selamat berjaya daripada kami, Astro Awani. Terima kasih. Dan kepada anda semua, terima kasih kerana menonton. Hantarkan pandangan anda. Kita teruskan perbualan kita di pentas media sosial. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi. Thank you Datuk. See you again.